Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Rahiman Hafizku yang Ustazah kasih. Baiklah, saya Ustazah Nurul Zaman binti Abdul Halim akan mengajarkan subjek matematik bagi tahun 5 untuk kali ini lah. Baiklah, pada hari ini saya akan terangkan ataupun saya akan sambungkan topik bagi ataupun tajuk bagi masa dan waktu. Okay, baiklah, untuk masa dan waktu. Okey, macam yang pelajar semua tahu, sebelum ni kita dah belajar tentang masa dan waktu di mana kita belajar tentang um, penambahan, penolakan, darab. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar tentang pembahagian masa ataupun bahagi masa. Okey, baiklah, untuk bahagi masa ni, dia ada sedikit perbezaan bila kita buat dalam bentuk lazim ataupun dalam cara pengiraan yang lain. Okay, jadi saya akan kongsikan kepada anak-anak semua untuk pembelajaran kali ini. Okay, baiklah. Okay, saya akan terus kepada soalan yang pertama. Okay, soalan dia. Piala Thomas berusia 76 tahun pada tahun 2015. Kejohanan ini berlangsung setiap 2 tahun. Berapa kalikah kejohanan Piala Thomas telah diadakan? Okay, baiklah. Sekejap ya, saya buatkan pen. Okey, di mana dalam soalan ini, okey, dia bagi tahu yang Piala Thomas telah berusia 76 tahun. Okey, pada tahun 2015. Okey. Itu adalah poin yang pertama. Okey, kedua, kejohanan ini berlangsung setiap 2 tahun. Okey, maksudnya dalam masa 2 tahun akan ada sekali saja di mana kejohanan Piala Thomas ini akan diadakan. Okey, jadi dalam soalan ni tanya berapa kali. Okey, berapa kali dalam masa 76 tahun. Okey, dalam masa 76 tahun ni Piala Thomas diadakan. Okey. Dalam soalan ni, okey, awak akan dapat tahulah sama dia nak awak bahagi. Okey. Sebab untuk kata kunci bagi tambah, tolak dan juga darab adalah berbeza. Okey. Jadi ini adalah soalan untuk bahagi. Kita tanya berapa kali dalam masa 2 tahun. Okey, dalam masa 2 tahun, maafkan cikgu. Okey, dalam masa 76 tahun. Berapa banyak kali Piala Thomas ni dilakukan. Okey, baiklah. Jadi untuk pengiraan yang pertama, saya padam dulu. Okey. Untuk okey. Ada cara pengiraan yang pertama. Okey, ini mungkin mudah tapi tak semua pengiraan untuk bagi masa awak boleh buat macam gini. Okey, jadi ini yang mudahlah sebab dia berkaitan tahun dan tahun. Okay, melainkan kalau abad dan awak kena bagikan dengan awak dapat jumpa tahun. Jadi dia mungkin susah sikit untuk awak buat. Jadi tak apa, saya akan terangkan untuk mana yang mudah saja untuk awak buat semua. Okay, baiklah. Untuk cara pengiraan pertama, awak boleh menggunakan per. Okay. Untuk awak tahu, per ni, saya keluarkan saya punya pensel balik. Okay, per ni, per yang bergaris hitam ni, itu adalah untuk digunakan untuk sebagai bahagi juga. Okay, dia tak semestinya dalam pecahan saja, tapi dia boleh digunakan untuk dalam operasi bahagi yang lain. Sebab per ni adalah cara pengiraan yang kedua untuk bahagi. Okay, baiklah. Okay, Piala Thomas, okay, kita berbalik pada soalan tadi. Di mana Piala Thomas berusia 76 tahun sampai ke tahun 2015. Usia untuk kejohanan sukan Piala Thomas. Okay, jadi bertanya berapa banyak kali. Okay, berapa banyak kali yang Piala Thomas ni telah diadakan. Okay, baiklah, jadi 76 tahun. Okay, ni adalah jalan kerja yang saya dah buat. Okay, 76 tahun, awak kena bagikan dengan 2. Okay, awak nak buat bentuk lazim boleh, awak tak nak buat bentuk lazim pun tak apa. Itu depends pada mana satu cara pengiraan yang mudah bagi awak. Okay. Jadi saya buat 76 perkan dengan 2. Okay, jadi saya potongkan, bermaksud bukan saya potong, main potong je, saya kecilkan. Okay, macam kita belajar dalam pecahan, di mana kalau pecahan tu boleh kecilkan atau mudahkan pecahan tu, awak perlu mudahkan. Okay, jadi saya dah potong, saya kecilkan.
saya memakai CP2. Kenapa saya pakai CP2? Sebab 76 dan juga 2 adalah nombor genap. Jadi sebab saya pakai CP2. Jadi 76 bagi 2 akan dapat bersamaan dengan 38. Di mana 38 darab 2 akan dapat 76. Jadi ini adalah jawapan dia. Yang bawah ni, ini bukan. Kenapa? Sebab ini adalah nombor yang kita nak bagi. Bila kita nak bagi dengan nombor tu, yang ini tidak dikira padam. Jadi 38 ni kita terus ambil sebagai jawapan dia. Jadi jawapan bagi kejohanan Piala Thomas diadakan adalah sebanyak 38 kali dalam masa 76 tahun. Okey. Saya padam balik. Mana pemadam saya? Okey. Saya padam balik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Ini adalah untuk cara pengiraan yang kedua. Okay. Saya minta maaf. Bukan soalan seterusnya. Okey. Kita tengok cara pengiraan yang kedua. Okey. Cara pengiraan yang kedua ni. Boleh lihat. Dia menggunakan bentuk lazim. Okey. Dia menggunakan bentuk lazim. Okey. Nampak? Dia menggunakan bentuk lazim. Tapi jawapan dia tetap sama. Okey. 76 bagikan dengan 2. Awak tolak buat pengiraan dia seperti biasa. Awak bagi seperti awak bagi dengan nombor bulat. Tapi ini senang kerana dia hanya melibatkan 1 unit tahun. Okey, dia tak melibatkan bergabungnya abad dan dekad. Itu lain, itu beza. Okey, jadi bila dah macam gini, awak tolak, awak bahagikan macam biasa. Macam awak bahagi dengan nombor bulat. Okay. Jadi bila awak dah bahagi, awak akan dapat juga jawapan yang sama iaitu 38. Bukan 38 tahun ya, maafkan cikgu ni salah. 38. Jadi dalam masa 76 tahun, bagikan yang 2, awak akan dapat jawapan 38 kali. Okay, dia sama seperti jawapan yang cara pengiraan yang pertama tadi kita buat. Okay, jawapannya mesti sama. Awak tengok. Okay, sebelum dapat 38 kali, selepas pun dapat 38 kali. Jadi cara pengiraan dia berbeza tapi jawapan dia adalah sama. Okay, baik kita tengok ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Sehingga kini Sukan C telah menjangkau tempoh 5 dekad 6 tahun. Sukan tersebut telah diadakan sebanyak 28 kali. Okay, berapa tahun sekalikah sukan ini diadakan? Okay, jadi dalam soalan macam ni, sebenarnya awak dah boleh dapat detect dia adalah untuk bahagi. Okay. Okay, jadi first point yang pertama dia dah bagi tahu Sukan C menjangkau tempoh 5 dekad 6 tahun. Okay. Saya amat mengharapkan agar awak semua tidak lupa formula untuk masa dan waktu ni, di mana awak kena ingat yang 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okay. Itu awak perlu ingat. Okay. Sebab unit masa waktu ni kalau awak tak ingat dia punya tu, awak akan mungkin pening sikit. Mungkin akan fikir apa maksud dekad, apa abad. Okay. Jadi saya dah bagi awak formula untuk abad, dekad dan juga tahun. Okay. Baiklah, kita akan teruskan. Okey, dah beritahu Sukan C telah menjangkau tempoh 5 dekad 6 tahun. Okay. Sukan tersebut telah diadakan sebanyak 28 kali. Okey, ingat. Okay, dia tanya berapa tahun sekalikah sukan ini diadakan. Okey, berapa tahun. Okay. Dia dah minta jawapan dalam tahun. Cikgu dah bulatkan. Okey, dia minta jawapan dalam tahun. Okay, tapi awak ada dekad. Di mana awak kena tukar dekad ni. Okey, jadi ini adalah soalan untuk bahagi juga. Okey. Padam. Okey, mari kita tengok untuk cara pengiraan dia pula. Okey, cara pengiraan dia. Okey, langkah yang pertama, apa yang awak kena buat adalah awak perlu tukarkan dekad kepada tahun. Sebab apa? Sebab dia hanya minta jawapan dalam tahun. Dia tak ada minta jawapan dalam dekad atau abad. Yang dia minta adalah jawapan dalam tahun. Okey, jadi dekad ni yang berbeza ni awak kena tukarkan. Jadi 5 dekad darabkan dengan 10. Kenapa awak kena darabkan dengan 10? Sebab formula dia adalah 1 dekad bersamaan dengan
10 tahun. Okey, awak dah 5 dekad awak darabkan dengan 10 tahun, awak akan dapat persamaan dengan 50 tahun. Saya keluarkan pensel saya sebentar. Okey, awak akan dapat persamaan dengan 50 tahun. Okey, jadi bila awak dah tukarkan, ya awak jangan tinggalkan pula 6 tahun ni. Awak jangan tinggalkan dia seorang-seorang. Okey, awak perlu tambahkan 6 tahun ni dengan 50 tahun yang awak dah tukarkan. Okey, kalau awak tinggalkan 6 tahun ni, awak akan dapat jawapan yang salah. Jadi 50 tahun awak akan tambahkan dengan 6 tahun, awak akan dapat jawapan bersamaan dengan 56 tahun. Okey, jadi bila dah dapat yang ini, awak dah tukarkan pada tahun, barulah awak boleh buat langkah seterusnya iaitu awak kena bahagikan. Okey, di mana awak perlu bahagikan dengan 28. Kenapa? Sebab dia dah bagi tahu dalam soalan tadi yang sukan si telah diadakan sebanyak 28 kali. Okey, jadi awak perlu bahagi sebab dia nak tanya berapa tahun. Betul ke saya punya ni? Okay, sebab dia tanya berapa tahun. Berapa tahun sekalikah yang sukan si telah dibuat. Okey, jadi 56 awak bahagikan dengan 28. Okay, untuk soalan ini juga, awak boleh buat cara pengiraan yang tadi saya dah ajar. Sama ada awak nak menggunakan per ataupun tidak. Okay, kali ini saya terus menggunakan bentuk lazim kerana ia mungkin lebih mudah untuk awak semua jawab. Okay, jadi 56 tahun awak bahagikan dengan 28. Okay, so awak kena hafal CP28 ataupun awak boleh buat dekat tepi CP28. Jadi awak akan dapat 28 darabkan dengan 2, awak akan dapat bersama dengan 56 tahun. Jadi, okay, jawapan dia adalah yang berada di atas bukan berada di bawah. Jadi 2 tahun adalah jawapan dia. Bermaksud sukan C diadakan 2 tahun sekali. Itu adalah cara pengiraan dia. Okey, yang seterusnya. Okay. Soalan yang ketiga. Saya lihat sikit kamera saya. Okay. Soalan yang ketiga. Okay. 11 dekat 7 tahun bahagi dengan 11. Okay. Dan soalan B pula 86 abad bahagi dengan 20. Dan dia nak jawapan adalah abad dan juga tahun. Okay, baiklah. Kita selesaikan dulu soalan A. Okay, cara pengiraan yang pertama. Okay. Langkah yang pertama adalah awak kena tahu jawapan dalam apa yang diminta. Okey, untuk soalan A, 18 dekad 7 tahun bahagikan dengan 11. Okey, dia minta jawapan dalam tahun. Okey. Jadi apa yang sedikit beza dekat soalan ni adalah dekad. Jadi awak kena tukarkan dekad ni kepada tahun. Okey. Awak ada dua option di mana awak boleh tukarkan dekad kepada tahun dahulu ataupun awak biarkan saja, awak boleh bagi macam biasa. Okey, macam ni cikgu tak tukarkan dulu. Apa saya? Ustazah tak tukarkan dulu dekad kepada tahun. Okay, jadi sebab saya nak ajar cara berlainan sikit untuk bahagi. Okay, yang ini okay. Awak terus letak 18 dekad 7 tahun. Okay, jadi awak kena bahagikan dekad dahulu. Okay, jadi awak buatlah dalam CP11 ada 18. Okay, terus letak. Maksudnya 1 darab 11. Okay, 1 darab 11 bersama 11. Satu di atas. Okay, awak akan dapat baki 7. Okey, di mana baki 7 tu, okay, awak tak boleh terus bawa 7 sebelah turun bawah. Awak jangan. Nanti kemungkinan awak punya jawapan akan jadi lain. Ataupun di sebaliknya. Okey, baiklah. Okey, jadi baki untuk dekad ni, awak bawa ke tahun. Tapi awak jangan lupa, awak kena tukarkan yang baki dekad ni kepada tahun. Jadi 7 darabkan dengan 10. 7 darabkan dengan 10, awak akan dapat persamaan dengan 70. Jadi 70 ni adalah kita ambil daripada dekad di mana dia telah ditukarkan ataupun didarabkan dengan 10. Jadi awak tambahkan kedua-dua ni. Okey, tambahkan kedua-dua ni, awak akan dapat persamaan dengan 77. Bila dah siap, baru awak boleh bahagikan dengan nombor 11 ni balik. Okey, jadi 11 darab 7 awak akan dapat bersamaan dengan 77. Okay, jadi awak dapat jawapan ni yang berada di atas. Okay. So bila awak dapat jawapan 1 dekad 7 tahun tapi awak kena semak balik dia nak jawapan dalam
tahun. Okey, jadi apa yang awak kena buat adalah awak kena tukarkan dekad itu kepada tahun. Okey, baiklah. Jadi satu dekad darabkan dengan 10, awak akan dapat bersamaan dengan 10 tahun. Okey, 10 tahun tu awak perlu tambahkan dengan 7 tahun. Jangan tinggalkan 7. 7. Okey. So, 7 tambah, maafkan saya, 10 tambahkan dengan 7 tahun, awak akan dapat bersamaan dengan 17 tahun. Jadi, 18 dekad 7 tahun bahagi 11 adalah bersamaan dengan 17 tahun. Okey, itu adalah untuk cara pengiraan bagi soalan A. Okey, saya padam sebentar. Sekiranya awak tak faham, awak boleh terus WhatsApp saya. Saya akan ajarkan balik semula tentang bagi masa ni lah. Okay, tak apa, untuk kali ni saya teruskan. Okay, jadi seterusnya, okay, cara pengiraan bagi soalan B, okay, iaitu 86 abad bahagikan dengan 20. Okay, dia nak jawapan dalam abad dan juga tahun. Okay, untuk formula abad dan tahun. Okay, di mana satu abad, okay, satu abad, saya keluarkan pensel saya sekejap. Okay, di mana di mana satu abad, okay, awak akan dapat bersamaan dengan 100 tahun. Okay. Yang ini awak kena ingat. Okay. Awak kena ingat benda ni. Okay, satu abad bersamaan dengan 100 tahun tu awak kena ingat. Okay, jadi yang diminta adalah jawapan dalam abad dan juga tahun. Okay. Jadi awak buat macam biasa, buat bentuk lazim, letak satu kelas untuk abad, satu kelas untuk tahun. Okey, jadi awak kena bahagikan dulu untuk unit abad. Okey, jadi 20 darabkan dengan 4, awak akan dapat bersama dengan 80. Okey, awak akan dapat baki. Okey, baki ni awak akan bawa ke kelas tahun. Okey, bawa ke kelas tahun. Jadinya 6 darabkan dengan 100. Kenapa darabkan dengan 100? Sebab awak tengok balik formula yang saya bagi. Sebab satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Kalau 6 abad bersamaan dengan 600 tahun. Jadi 600 kita bawa naik sini. Okay. Kenapa saya tak tambahkan dengan apa-apa? Sebab dalam soalan ni dia berikan abad saja. Tak ada berikan tahun. Sebab tu saya terus bawa 600 naik ke atas. Dan tak tambahkan mana-mana tahun yang lain. Sebab dalam soalan dia bagi hanya abad sahaja. Jadi so bila dah bawa naik ke atas, awak buat pula pengiraan bahagi bagi tahun. Okay, jadi 20 darabkan dengan saya 20 darab 3 awak akan dapat 60. Tolak awak turun kosong macam biasa. Awak bahagikan. Jadi jawapan dia adalah 30 tahun. Okey. Jadi bila awak dah bahagikan, awak akan dapat jawapan. Okey, awak akan dapat jawapan. Okay, awak akan dapat jawapan seperti inilah. Okay, awak akan dapat jawapan. Jadi, ini adalah jawapan dia. Terus bawa naik atas dan tulis 86 abad bagi dengan 20, awak akan dapat persamaan dengan 4 abad 30 tahun. Okay, itu adalah jawapan dan ini adalah cara pengiraan. Okay, baiklah. Sekiranya, saya ulang lagi sekali. Sekiranya anda kurang faham ataupun tidak jelas dengan penjelasan saya pada sebentar tadi, boleh terus WhatsApp ke nombor saya yang tertera dalam grup yang saya sharekan. Okey. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan teruskan dengan tajuk yang baru ataupun tajuk yang terakhir selepas ini dan seterusnya kita akan buat ulang kaji mata pelajaran matematika. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.